Rakyat Indonesia yang berada di negeri ini diseru supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang dilaksanakan Kerajaan Malaysia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kota Kinabalu, Rafael Walangitan berkata, pematuhan SOP sangat penting bagi menangani jumlah kes COVID-19 yang semakin meningkat ketika ini. Katanya terdapat seramai 167,000 warga Indonesia yang berdaftar bekerja di Sabah. Beliau dalam pada itu turut memaklumkan pihak KJRI mengadakan anjuran protokol kesihatan bagi memastikan SOP sentiasa dipatuhi oleh warga Indonesia. Sementara itu, Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF semalam menyerahkan cadangan inisiatif Bandaraya Mesra Kanak-Kanak CFC kepada kerajaan negeri. Cadangan itu bagi merealisasikan hak kanak-kanak seperti diartikulasikan dalam Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkara itu dibincangkan pada pertemuan di antara Wakil UNICEF Malaysia Dr. Rashid Mustafa Sarwar dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor di Menara Kinabalu semalam. Dr. Rashid menerangkan mengenai ciri-ciri CFC yang boleh dilaksanakan sama ada di sebuah bandaraya, pekan atau komuniti. Katanya pelaksanaannya akan mengambil kira suara, keperluan, keutamaan dan hak kanak-kanak sebagai sebahagian daripada polisi awam, program dan keputusan. Antaranya beliau berkata termasuk melindungi kanak-kanak daripada eksploitasi, keganasan dan penderaan serta menikmati kehidupan yang baik dan membesar dengan sihat. Selain itu, katanya kanak-kanak juga perlu mendapat akses kepada perkhidmatan sosial yang berkualiti, hidup dalam persekitaran yang selamat dan bersih dengan akses terhadap ruang hijau. Pada masa sama, katanya kanak-kanak juga dapat berjumpa dengan kawan dan ada tempat bermain serta peluang seimbang dalam kehidupan tanpa mengira etnik, agama, pendapatan, jantina atau keupayaan. Manakala lebih 300,000 penduduk dewasa di Sabah berisiko kehilangan status lengkap vaksinasi COVID-19 jika tidak mengambil suntikan dos penggalak menjelang 1 Mac ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Shah Helmi Yahya berkata paling terjejas ialah golongan dewasa yang menerima suntikan pertama dan kedua vaksin jenis Sinovac. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penerima vaksin Sinovac supaya mendapatkan dos penggalak segera bagi mengelak kehilangan status lengkap vaksinasi COVID-19 dalam aplikasi MySejahtera mereka. Selain penerima vaksin golongan dewasa, Syalmi berkata golongan warga emas yang belum mendapatkan suntikan dos penggalak turut berdepan situasi yang sama. Katanya bagi warga emas sama ada yang menerima vaksin jenis Sinovac, Pfizer, AstraZeneca atau CanSino, mereka perlu mendapatkan suntikan dos penggalak. Jelasnya setakat ini kira-kira 125,000 warga emas dan 326,000 individu dewasa di negeri ini belum mengambil suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Setakat semalam, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masri Manjun menyatakan hanya kira-kira 14% penerima vaksin lengkap COVID-19 di Sabah sudah mengambil suntikan dos penggalak. Berita seterusnya, seorang wanita dipercayai tidak sempat menyelamatkan diri sebelum mayatnya ditemui rentung dalam kebakaran rumah di Kampung Tikolot, Tambunan, tengah malam tadi. Kejadian kira-kira jam 12 tengah malam itu, mangsa Nur Habibah Awang, 30 tahun, ditemui rentung di bahagian ruang tamu rumahnya, manakala 9 lagi ahli keluarganya sempat keluar dari rumah berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tambunan Desmond Miki Dominic berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.25 tengah malam. Katanya seramai 9 anggota dikejar ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 20 km dari BBP Tambunan. Katanya kebakaran membabitkan sebuah rumah jenis kekal dan terbakar 90%. Operasi memadamkan kebakaran segera dilakukan dengan menggunakan tangki jentera dan pilih bomba terdekat. Terdapat 10 penghuni di dalam rumah berkenaan. Bagaimanapun seorang wanita dipercayai terperangkap sebelum mayatnya ditemui rentung di bahagian ruang tamu rumah berkenaan. Desmond turut dimaklumkan bahawa tiada liputan rangkaian terang radio bersepadu kerajaan di lokasi kejadian menyebabkan pihaknya sukar untuk melaporkan situasi semasa. Seterusnya, satu lagi kluster COVID-19 berkaitan institusi pendidikan
dilaporkan di Sabah hari ini, kali ini disedarkan di daerah Tongot, membabitkan pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Tongot. Juru cakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kluster Kuala Tongot itu dikesan selepas seorang pelajar lelaki berumur 18 tahun yang juga kes indeks didapati positif COVID-19 melalui saringan bergejala pada 8 Februari lalu. Pertambahan satu kluster baru itu menjadikan sebanyak 42 kluster aktif di Sabah ketika ini. Sementara itu, Masdian juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, jumlah kes hari ini menyusut 364 kes kepada 4,406 kes berbanding 4,770 kes semalam. Bagaimanapun katanya jumlah kes keseluruhan masih tinggi dan beberapa daerah yang selama ini mencatat jumlah jangkitan yang rendah mula mencatat pertambahan kes harian, manakala hanya 12 daerah menunjukkan penurunan kes hari ini. Teruskan bersama kami di Asaka.com, berita komprehensif.